Jartut TV, yeay. Hai semua, Assalamualaikum. Kembali semula dengan Jartut TV. Yo gue, cak jempol. Woohoo. Segmen kita hari ini campak-campak dengan Jartut. Menu yang pertama, asam pedas ayam. Okey, asam pedas Johor. Senang cakap lah. Kenapa ayam? Sebab selalunya kalau Johor ni memang akan guna ayam lah. Sangat sedap. Siapa yang tak pernah cuba, kena cuba. Memang nampak macam pelik, tapi sekali dah makan, mesti nak lagi. Asam pedas ayam Johor style, ataupun asam pedas Johor, asam pedas Muar. Sebab mak bapak saya orang Muar. Okey, let's start. Bahan-bahan yang diperlukan, mestilah ayam. Nama pun asam pedas ayam, betul tak? Cili kering. Cili kering tu mesti belah tengah, bagi keluar cili dia. Okey, bagi dia punya biji-biji cili tu terkeluar. Potong tengah-tengah cili kering tu, basuh, bagi dia punya biji tu terkeluar. So masa kita masak nanti tak adalah berbiji-biji kan. So tak adalah macam orang kata tersubat kat kau punya buah pinggang macam gitu. Tiba-tiba pedas mulut aku ni. Kenapa ni? Bawang merah. Okey, macam saya, kalau untuk asam pedas, saya memang suka guna bawang merah kecil. Memang tak tahulah kenapa, tapi pada saya bawang merah kecil ni akan bagi rasa yang lebih sedap. Terpulang pada masing-masing punya cita rasa. Okey. Bawang putih. Okey, bawang putih. Kemudian belacan. Okey, macam belacan ni optional lah. Siapa yang nak letak belacan boleh, yang tak nak letak belacan pun tak apa. Tak ada paksaan. Saya tak bunuh korang pun kalau korang tak letak belacan. Tapi kalau letak belacan, lagi sedap. Macam tu. Serai. Serai yang dah dihiris halus-halus. Nipis-nipis lah, senang kita nak blender. Bagi hancur bau dia aku lebih macam tu. Saya guna 2 batang serai. Okey. Kemudian yang seterusnya, halia. Sedikit halia. Okey. Kemudian kita kena tambah sedikit kunyit. Kunyit tu nak bagi supaya kita punya ayam tu tak ada bau hanyir. Macam tu. Okey. So bahan-bahan semua dah disebut. Macam saya dah letak. Saya dah tunjuk semua bahan-bahan dia macam mana. Saya tak pandai nak tulis berapa biji. Sebab kalau saya memasak, memang saya jenis yang macam main agak-agak. Macam tu. Jatut agak-agak. Gitu. Seperti korang ikut je, tengok je. Okey. Bahan-bahan yang seterusnya, sayur bendi. Sayur bendi, kemudian kita letak bunga kantan. Bunga kantan tu saya belah 2. Okay, yang special untuk menu asam pedas ayam kali ni, saya guna daun selasih. Daun selasih ni ada 2 jenis yang saya tahulah. Satu yang hujung dia tu akan ada bunga-bunga sikit. Anak aku nak mencelah. Okey. Akan ada bunga-bunga sikit. Okey. Tapi saya tak guna yang tu, saya akan guna daun selasih yang Malaysia punya lah, yang hujung dia tu tak ada bunga-bunga. Okay, yang itu yang lebih sedap. Okay, so let's get start. Mari kita memasak. Okay, macam minyak masak, tak kisah kalau terlebih sikit pun tak apa. Jangan sedang kedekut sangat, sebab minyak masak ni akan tumis kita punya cili kering bagi betul-betul masak. Kalau macam dah terlebih sangat, tak apa. Lepas bila cili kering kita dah masak, kita dah boleh buang dia punya minyak tu. Okey, kita boleh keluarkan. Jangan risau terlebih minyak ke apa ke. Memasak ni tak ada apa-apa. Jangan risau. Jangan rasa macam, ya Allah, dunia aku dah bahir, aku pergi masakkan salah. Tak ada. Masak ni kita yang masak. Kita boleh adjust macam mana yang kita suka. Okey, jangan risau. So, panaskan minyak dahulu. Bawang merah, bawang putih, serai, halia, kunyit, belacan dan cili kering. Okey, bahan-bahan tu semua kita blend sama-sama semua. Tak kisah nak blend campur dengan air ataupun dengan minyak. Saya pun kadang-kadang guna, tak kisah, saya guna je duduk. Kadang-kadang saya blend dengan minyak, kadang-kadang saya blend dengan air. Sama je hasil dia. Cuma kalau blend dengan minyak untuk menumis tu jangan letak terlalu banyak. Okey, sebab kita dah blend guna minyak kan, dia dah keluarkan minyak. Kalau blend guna air, barulah kita punya minyak untuk tumisan tu lebih sikit. Okey. Okey, nampaknya minyak saya dah tahan panas lah, cukup. Okey, kalau rasa macam yakin, tak yakin, panas ke tak panas, cukup ke tak panas? Cuba je. Dah panas. Okey, minyak kita dah panas So, dah boleh masukkan semua bahan yang kita dah blender tadi.
Okey, ini adalah untuk seekor ayam. Jangan risau kenapa masa kita blender tu bahan-bahan kita macam melekat betul-betul ke. Jangan risau, kalau kita blend guna belacan selalunya memang macam tu. Kita punya bahan-bahan tu dia akan jadi melekat itu. Bersatu, menjadi satu. Tumiskan bahan-bahan anda, bagi betul-betul masak dan pecah minyak. Api jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil lah. Sedap-sedap. Kalau guna api besar, make sure kena ada depan ni sentiasa untuk godakkan dia untuk gaul tadi, okey? Sebab kalau api besar, kalau kita tinggal nanti dia hanyut. Gosong lah, kalau orang Jawa kata gosong. Okey, gosong. Belajar bahasa Jawa sikit-sikit, okey? Gosong. Gosong tu hangus. Sebentar kita nak tunggu kita punya cili ni masak, pecah minyak. Pecah minyak, kita boleh buat kerja-kerja lain. Sambil-sambil tu bolehlah cuci ayam ke, ataupun sediakan tumis-tumisan yang lain ke, basuh-basuh pinggan ke. Sambil, jangan duduk tercongor depan ni je. Kan kalau macam tu, bila masa kerja kita nak siap, berjam-jam dari pagi sampai petang tak siap. Kalau semua nak tunggu satu kena multitask, okey? Macam tu lah kalau orang kampung, multitask. Sambil buat kerja lain tu, basuh-basuh ayam ke, basuh pinggan, kopek bawang ke. Janganlah lupa pula ada tumisan cili ni kat dapur. Sambil-sambil lah digodaknya. Kalau takkan gosong. Sambil, okey? Tunggu sampai pecah minyak. Bau tumisan dia tu, sedap. Kita punya cili ni hampir dah nak masak. Bau dia pun dah sedap, dah. Oi, memang. Orang kat luar, orang jiran pun boleh datang lah. Masak apa tu? Dia pun balas. Sampai dah jauh. Hampir dah nak masak dah cili kita, nampak hampir nak pecah minyak. Color dia dah merah. Memang merah lah, color dia tak kalah kuning. Memasak ni semua orang kadang-kadang guna bahan yang sama, betul tak? Kadang-kadang kita guna bahan saya tadi tu mungkin orang lain guna juga bahan yang sama, tapi rasa berbeza. Kenapa? Macam ikan beli bagus pula. Guna bahan yang sama tapi rasa yang berbeza. Cara masakan yang berbeza, okey? Kita semua boleh guna bahan yang sama, tapi cara masakan kita yang berbeza yang membuatkan kita punya rasa masakan ni lain. Jadi kalau nak rasa yang sedap, insya-Allah sedap lagi, insya-Allah. Percaya dekat saya sebab selalunya asam pedas saya ni digemari oleh kawan-kawan saya. Saya selalu masak untuk orang juga sebenarnya. Kalau nak rasa yang betul-betul insya-Allah sedap, ikut step by step dengan betul. Tengok betul-betul cara masakannya macam mana. Green kita pun dah pecah minyak, dah masak lah. Bau dia pun dah bau garing gitu, okey? Bahan kita dah masak, boleh tambah air sikit. Tip saya tambah air sikit. Tambah air sikit je. Bagi dia kering lagi semula, lagi sikit. Bagi dia kering lagi sikit. Ya. Tambah air dulu sikit. Tip saya kalau untuk asam pedas, dia tambah air dulu sikit. Okey. Bagi dia masak lagi sikit semula. Okey, nampak tak cili kita dah pecah minyak, minyak dia dah terapung-apung dah. Kalau nak tahu sebenarnya asam pedas dia, makin lama kita tumis makin sedap. Cili dia tu betul-betul masak. Sebab tu kalau asam pedas, kalau tak habis kadang-kadang besok kita panaskan lagi kuah dia akan rasa yang lebih sedap. Mungkin rempah tu sendiri yang dimasak berkali-kali kan, jadi dia akan rasa yang lebih sedap. Kita tambahkan air lagi sikit je. Tumiskan lagi sikit. Lepas tambah air, kita tumis lagi. Kita bagi dia kering lagi sikit. 2 kali je cukup lah, Beberapa kali. Mesti dah tanya kan, kenapa tambah air? Lepas macam minyak tu kenapa tambah air? Tunggu tumis sekejap, kenapa tambah air lagi sikit, betul tak? Okey, sebenarnya sebab saya nak bagi rempah ni betul-betul masak. Macam tu. Nak bagi cili ni betul-betul betul-betul pecah minyak, betul-betul masak. Jadi rasa asam pedas kita akan lebih sedap, okey? Nampak kalau dah pecah minyak, dia jadi macam ni. Macam mana nak tahu kita punya cili tu dah pecah minyak ke belum? Tengoklah macam ni. Minyak dia dah terasing, nampak? Minyak dia dah keluar daripada
cili. Ini maksudnya dia pecah minyak. Okey. Menumis cili ni memang kena guna minyak yang banyak sebenarnya. Barulah kita punya cili tu betul-betul masak. Apa-apa pun kita yang adjust. Okey. Kalau terlebih kita boleh kurangkan. Kalau terkurang kita boleh tambah. Dah sedap, dah cantik. Dah nampak dah cantik dah cili kita. Color pun dah menarik. Color dia lebih macam merah yang cantik lah. Tadi kan merah macam dull sikit kan. Ini nampak merah macam gelap sikit. So kita boleh masuk ayam. Masuk ayam, masuk air. Kita masukkan air asam. Air asam. Okey, tapi biji dia tu jangan sampai termasuk. Saya memang akan guna asam jawa. Saya tak guna asam putih. Okey. Asam jawa saya guna banyak sikit Nama pun asam pedas kan. Kalau terlalu sikit asam dia pun nanti tak sedap. Sambil tu tambah garam. Dan kalau guna ajinomoto boleh tambah ajinomoto. Okey, siapa yang tak guna tak apa, tak payah letak pun tak apa. Garam. Garam saya memang agak-agak je. Tengok berapa banyak kuah. Macam tu je. Itu asam pedas. Selalunya orang akan guna daun kesum, betul tak? Daun kesum kalau kat kedai memang guna daun kesum. Tapi selain daripada daun kesum, kita juga boleh guna daun kunyit. Sedap tau, daun kunyit akan bagi rasa yang sangat fresh and macam segar. Cuba guna daun kunyit tu. Tapi kalau nak guna daun kunyit, kan tengah ada batang kan, buang batang dia tu, ikat, simpulkan dia punya daun tu supaya keluar dia punya rasa tu. Okey. Selain daripada daun kunyit, kita boleh guna daun selasih macam saya cakap tadi lah. Daun selasih. Inilah daun selasih Malaysia, okey, yang hujung dia tu tak ada bunga-bunga tu, tahu. Saya suka guna gini. Ambil dia punya pucuk sahaja, sedap. Seriously, untuk ayam guna daun selasih sangat sedap. Untuk daun-daun, okey, kalau dah guna daun kunyit, jangan letak daun kesum atau daun selasih, dia tak sedap. Kalau daun kunyit sahaja. Kalau daun kesum, dia boleh combine dengan daun selasih, tak kisah. Tapi untuk hari ni saya nak guna daun selasih sahaja. Saya ada daun kesum tapi saya memang nak guna daun selasih sahaja. Okey? Masukkan bunga tantan. Bunga tantan dah basuh. Masukkan terus supaya rasa dia lebih macam tu. Saya tak nak letak terlalu banyak benda. Saya masukkan juga daun selasih terus supaya dia punya bau tu meresap ke dalam kuah lah. Okey, untuk bendi saya akan letak hujung-hujung nanti. Bila ayam dah masak, dah sedap, semua dah okey, baru saya letak bendi. Sebab saya tak nak bendi saya ni terlalu hancur. Okey. Sementara nak bagi dia masak, saya tutup dululah supaya lebih cepat masak ayam tu lebih cepat lembut. Macam saya memang akan tambah sedikit gula. Saya seorang Jawa memang macam tu kot. Kalau masak memang akan letak gula sikit. Saya dah lah. So letak gula sikit. Nak bagi balance dan rasa. Rasakan kuahnya. Agak-agak kalau macam kurang garam ke tambah. Kalau kurang gula tambah sikit. Bagi rasa dia tu macam betul-betul lah senang cakap. Tambah sikit rasa. Sedap. Okay, kuah kita dah rasa okey. Ayam pun dah masak dia dah cantik dah masak. Tengok ayam dah cantik dah masak dah. Okey. Sedapnya. Asam pedas ayam ni sebenarnya makin dimasak lama makin sedap. Percaya je kat saya. Okay, so sekarang saya nak masukkan bendi. Biarkan sekejap, nanti baru saya matikan. Nak bagi bendi tu masak lah. Asam pedas ayam saya dah siap. Kalau nak rasa yang betul-betul sama, kenalah ikut step yang betul-betul. Janganlah skip sana, skip sini. And then cakap, saya buat jadi lain ke macam mana ke. Tutup ndasih. Nampak dia tutup ndasih. Thank you so much. Okay, kita jumpa untuk next video dengan video masakan yang lain. Jangan lupa subscribe Jatut TV. Yo gue cap jempol. Woohoo. Thank you. Jatut TV. Yeah.